Hello, what's up guys? Welcome back to Kita United. Aku Syahid dan hari ni kita akan buat recap Man United menentang Aston Villa. Okey. Video sebelum ni aku kurang sihat, aku demam dan dalam video ni pun aku masih lagi tengah mood recovery lagi, tapi alhamdulillah getting better each day. So aku berharapkan korang mendoakan kesihatan aku berpanjangan supaya aku dapat deliver korang mengenai Man United dengan lebih baik, dan aku juga mendoakan korang untuk sentiasa dilindungi dan diberikan kesihatan yang berpanjangan. Alright, semua orang tahu berita baik untuk Manchester United sebab Man United menang 3-2 ke atas Aston Villa, dan satu lagi comeback yang telah dilakukan oleh pasukan Manchester United. Alright, comeback ini memang boleh dikatakan amat penting untuk skuad sebab Man United sebelum ini mengalami satu fasa yang mereka tidak menang untuk lebih kurang 3 atau 4 perlawanan berturut-turut dalam liga. Jadi adalah sangat-sangat penting untuk mereka stop this winless run dengan mencapai satu kemenangan. Before kita masuk deeply kepada perlawanan Man United menentang Aston Villa ni, aku nak jemput korang untuk tekan butang like, share dan subscribe. Dan mana-mana yang nak join grup Telegram Kita United, link dalam description box. Alright, dekat dalam grup Telegram tersebut kita akan berbincang setiap hari berkenaan dengan Manchester United. Alright, so Man United menentang Aston Villa, satu perlawanan Boxing Day yang amat penting sebab Man United tidak pernah tewas pada Boxing Day sejak 1978. Satu tempoh yang agak lama, dah hampir 50 tahun. Hampir 50 tahun guys. Perlawanan ini aku expect Man United akan struggle. Seriously guys, aku expect Man United akan struggle. Dan yes, mereka struggle pada first half. First half kita boleh nampak perlawanan agak balance, saling attack dengan Aston Villa sampai pada minit ke-20 lebih. Minit ke-21, satu sepakan free kick daripada John McGinn. John McGinn ni tengah perform gila. Merupakan antara pemain yang sangat-sangat penting untuk skuad Aston Villa. Last kali dia memberi sumbangan kepada gol adalah ketika menentang Arsenal, yang mana mereka menang 1-0. McGinn adalah satu pemain yang menjadi tunjang dan antara set piece taker yang penting untuk Aston Villa. Jadi dalam perlawanan ini dia mengambil free kick pada minit ke-21 tu, dan bola tu terus masuk ke dalam gol. Dan aku tak pasti apa yang Onana judge bola tu. Adakah dia berharapkan defenders untuk buat tandukan, tetapi tak ada satu interference daripada defenders. Tak ada interference langsung daripada squad Villa. Dan aku tak faham kenapa Andre Onana boleh melepaskan bola tersebut. Biasanya kalau kita nampak Andre Onana ni, untuk high ball dia selalu approach kepada bola, dia selalu pergi kepada bola. Tapi dalam this case, dia tak buat apa-apa dan akhirnya bola tu terus masuk ke dalam gol. Adakah ini adalah satu mistake ataupun satu fluke daripada John McGinn? Pada minit ke-21 Man United dah bolos. Seperti yang aku expect mereka struggle. Dan tak disangka-sangka pada minit ke-26 mereka bolos sekali lagi. Dan ini pula melalui set piece corner untuk pasukan Aston Villa. Kalau korang nak tahu, sejak beberapa season ini, untuk set piece mereka adalah sangat-sangat teruk, defensively dan juga offensively. Kalau kita nak cerita pasal banyak benda yang perlu Man United improve, memang terlalu banyak, dan set piece adalah salah satu daripadanya. Dan ini terbukti pada defensive set piece di mana Villa mengambil corner, membuat satu hantaran terus kepada Lenglet, membuat satu first touch tak silap aku, sampai kepada Dendoncker, dan Dendoncker terus membuat sentuhan terus masuk ke dalam gol. Tak ada orang yang mark Lenglet, tak ada orang mark Dendoncker. Aku tak pasti apa yang dilakukan oleh barisan defense Man United sewaktu set piece ni. Dan ini adalah satu kesilapan. Mereka tak sepatutnya membiarkan pemain seperti Dendoncker bermaharajalela dekat dalam 6-yard box. So, ini adalah satu error. 2 gol daripada Aston Villa ni bagi aku adalah defensive error untuk Manchester United, dan ini menunjukkan bahawa mereka akan mengalami masalah yang cukup besar untuk menghadapi pada second half. Pada second half, apa yang kita boleh expect? Dua benda je. Sama ada player ni bangkit untuk play for the manager, sebab kita tahu Man United sekarang tengah ada new owners yang akan mempengaruhi segala struktur bola sepak dekat dalam Manchester United, termasuk pada manager, termasuk pada players, academy dan sebagainya.
Dan pemain-pemain ini perlu membuktikan sama ada mereka ingin bermain untuk manager ini ataupun sekiranya mereka give up untuk second half, menunjukkan mereka tidak mahu main untuk Erik ten Hag. Dan itu akan ditunjukkan oleh pemain-pemain sendiri, akan ditentukan sendiri oleh pemain-pemain. Aku rasa pemain-pemain ini masih tidak mahu give up dengan Erik ten Hag seperti mana yang mereka give up dengan Ole Gunnar Solskjaer sebelum ini. Dan pada second half nampak sedikit demi sedikit attacking yang dilakukan oleh Man United, lebih-lebih lagi melalui Marcus Rashford, melalui Garnacho yang banyak buat larian di sebelah flank. Dan akhirnya mereka berjaya menembusi defenders Aston Villa dan menjadikan gol pertama untuk Manchester United pada minit ke-47 ke 48 lebih kurang macam tu. Tetapi gol itu dibatalkan. Ini adalah kerana gol itu adalah merupakan satu offside akibat larian daripada Garnacho yang sedikit awal selepas menerima hantaran daripada Marcus Rashford. Larian tu memang cantik. Dia dapat bola daripada Marcus Rashford pun ngam-ngam saja. Tetapi aku dapat rasa pada waktu Rashford membuat hantaran itu adalah offside. Sebab nampak seperti sedikit awal. Dan betul, memang Garnacho offside untuk gol tersebut selepas ditentukan oleh VAR. No question, memang itu adalah ternyata fakta yang perlu kita terima. Gol pertama dibatalkan, tapi whenever you score a goal, walaupun gol itu dibatalkan, kita nampak barisan defenders Aston Villa boleh dibocori. Selepas itu, pattern yang sama lagi sekali. Marcus Rashford membuat larian bersama bola dekat sebelah kiri, membuat hantaran lintang. Aku harap hantaran lintang tersebut akan kena kepada Rasmus Højlund supaya Rasmus Højlund dapat menjadikan gol pertama dia. Tetapi bola itu terlalu jauh untuk Rasmus Højlund, tapi dapat kepada Garnacho. Dan Garnacho dapat membuat finishing untuk meletakkan Man United satu gol saja di belakang Aston Villa. Dan ini adalah satu gol yang sangat penting. Sebab apa tau? Bila you score gol untuk merapatkan jurang, pasukan lawan pastinya akan mental. Mereka akan mula attack semula untuk melebarkan balik mereka punya lead. Tetapi itulah kesempatan yang perlu diambil oleh skuad Man United. Dan akhirnya pada minit ke-71, sekali lagi Alejandro Garnacho membuat satu finishing dekat bahagian tengah gol untuk menyamakan kedudukan dengan Aston Villa. Dan akhirnya gol ketiga datang daripada Rasmus Højlund. Gol ini adalah sangat-sangat penting guys. Sangat-sangat penting. Sebab apa? Rasmus Højlund punya gol ni adalah gol pertama beliau. Semua orang tahu gol pertama beliau dekat dalam Liga. Dan sebelum itu, Rasmus Højlund perlu menunggu sebanyak 1027 minit. 1027 minit permainan untuk mendapatkan gol pertama dia. Kalau kita bahagikan kepada 90 minit, lebih kurang 11 perlawanan tanpa jaringan. Satu tempoh yang panjang. Dan ia pastinya akan memberikan satu kegusaran kepada striker yang tidak menjadikan gol dalam 11 perlawanan. Rasmus Højlund bukan mengalami dalam 11 perlawanan, tetapi dalam 15 perlawanan dia tidak menjadikan gol dalam kempen Liga. Dan akhirnya dia dapat membuka akaun gol pertama dia, dan aku harap ini akan dapat diteruskan menentang Nottingham Forest. Gol Rasmus Højlund pada minit ke-82 ini telah mengesahkan Man United memenangi perlawanan ini. Sekiranya kita tengok balik ini bagi aku adalah kesilapan taktikal daripada Unai Emery. Sebab apa? Man United sebelum ni mereka tewas kepada Bournemouth, mereka tewas kepada West Ham, adalah pasukan yang main defensive block. Mereka defend deep, launch counter attack untuk menjadikan gol. Apa yang terjadi kepada Villa selepas mereka menjadikan 2 gol? Mereka tak defend deep, padahal mereka akan menentang pemain-pemain laju seperti Rashford dan juga Garnacho. Mereka defend high untuk set offside trap. Walaupun kita tahu pada perlawanan Man United menentang Villa ni 9 offside dekat dalam satu perlawanan. Satu rekod baru untuk Man United. Okay, so memang nampak Aston Villa akan main high line dan merupakan satu kesilapan yang sepatutnya mereka defend deep untuk contain daripada serangan Man United. Sebagai fan Man United, aku gembira mereka tak lakukan benda itu, tapi itu adalah punca mereka tewas untuk perlawanan kali ini. So itu adalah antara yang menyumbang untuk kemenangan Man United. Antara faktor-faktor lain juga adalah pemain-pemain ini menunjukkan yang mereka nak main untuk manager, dan aku harap ini dapat diteruskan oleh pemain-pemain ini. Pemain-pemain ini akan terus bermain untuk manager, bermain untuk fans, dan tidak menunjukkan drama-drama ataupun body language yang sebelum ini agak merisaukan dan agak menyedihkan. Okay?
So kita akan teruskan dengan players rating untuk perlawanan Man United menentang Aston Villa. Kepada korang yang nak join buat players rating ini, korang boleh pergi ke link dekat dalam description box, iaitu theunitedstands.com, dan dekat situ korang boleh letak korang punya rating untuk pemain-pemain ini. So Andre Onana terlepas 2 gol disebabkan prestasi dia pada first half adalah agak teruk. So aku akan bagi Andre Onana 4 saja. Aaron Wan-Bissaka tak berapa influence sangat. Mungkin ada sedikit sebanyak stop serangan daripada sebelah kanan. Wan-Bissaka aku akan bagi 5. Rafael Varane pada first half tidak banyak memberikan tentangan kepada attacking Aston Villa, tetapi pada second half dia dengan Johnny Evans really step up the game untuk contain serangan daripada Watkins, yang menyebabkan Watkins tak dapat buat apa-apa. So disebabkan itu aku akan bagi Rafael Varane 6. Johnny Evans pun sama juga, stop satu gol yang sangat-sangat penting pada minit ke 70 ke 80 macam tu, untuk menidakkan daripada Aston Villa menyamakan kedudukan, dan ini memberikan satu benda yang sangat-sangat kita perlukan daripada pemain seperti Johnny Evans. So Johnny Evans aku akan bagi 6. Diogo Dalot dekat sebelah kiri menggantikan Luke Shaw adalah sangat-sangat penting, sangat-sangat passionate. Ini yang kita perlukan, tak melakukan banyak mistake semasa perlawanan menentang Villa ni. Jadi Diogo Dalot aku akan bagi 6. Kobbie Mainoo, seperti perlawanan sebelum-sebelum ini, kali ini dia digandingkan dengan Christian Eriksen. Kehadiran Christian Eriksen pun membantu squad, membantu Bruno Fernandes untuk menjadi lebih kreatif. Jadi Kobbie Mainoo pula menjadi satu defensive midfield yang cover Christian Eriksen, melakukan banyak tackling yang amat-amat penting. Pada umur 18 tahun dia boleh perform macam tu, aku sangat-sangat respect. Jadi disebabkan itu aku akan bagi Kobbie Mainoo 7. Christian Eriksen, pemain yang bagi aku kita sangat-sangat miss untuk perlawanan sebelum-sebelum ini. Kalau kita letak McTominay, kita tak akan dapat performance macam ni. Kita akan hilang balance sebab McTominay selalunya akan pergi ke atas untuk terus masuk ke dalam kotak sekiranya kita buat serangan, dan akhirnya meninggalkan Kobbie Mainoo seorang-seorang dekat bahagian defensive midfield. Eriksen akan berada dekat sebelah Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo pula akan cover Christian Eriksen. Christian Eriksen akan memberikan ruang kepada Bruno Fernandes untuk roam ke segala pelusuk padang untuk membuat hantaran-hantaran kepada striker, dan itulah yang kita perlukan daripada Christian Eriksen. So disebabkan itu aku akan bagi Christian Eriksen 7. Bruno Fernandes sepatutnya boleh dapat 1 assist. Untuk gol Højlund tu dia tak dapat assist, tapi bagi aku dia adalah penyumbang kepada gol tersebut. Corner kick dia tepat pada tempat yang dia nak hantar. Dia banyak dictate perlawanan. Sekiranya korang tengok kepada graf ini, aku tunjuk dekat korang, Bruno Fernandes berada di merata-rata tempat, dan ini adalah role yang kita nak. Dia ada free roll, dia boleh hantar bola daripada mana-mana tempat. Actually influence dia dekat dalam game adalah sangat-sangat besar. Jadi Bruno Fernandes aku akan bagi 7. Garnacho 2 gol, sangat-sangat penting. Aku harap dia akan dapat berikan performance yang lebih baik secara konsisten. Sebab kita nampak Garnacho ni kadang-kadang dia tidak konsisten dalam dia punya contribution. Tapi macam mana pun dia masih lagi berumur 19 tahun, dan aku harap a better future untuk dia, a better performance, much more consistent performance daripada Garnacho. Dan 2 gol ini memberikan satu impak yang sangat-sangat besar. So disebabkan itu aku akan bagi Garnacho 8. Rashford, dia tidak menjadikan gol, mendapat 1 assist, tapi aku akan bagi kredit jugalah kepada Rashford. Aku takkan bagi dia tinggi sangat sebab dia sepatutnya boleh perform dengan lebih baik. Ada banyak lagi ruang yang dia boleh improve. So disebabkan itu aku bagi Rashford 6. Rasmus Højlund, finally menjadikan gol, memberikan dia keyakinan untuk lead kita punya attacking line, untuk berikan kita lebih banyak gol selepas ini. Jadi Rasmus Højlund aku akan bagi 7. McTominay tak influence sangat, more kepada defensif selepas dia dimasukkan, aku bagi 6. Anthony pun sama, untuk slow down the game 6. Kambuala pun sama juga untuk bantu defensive line pada minit-minit terakhir, aku akan bagi 6. Dengor pun 6, Mabry pun 6. Erik ten Hag pada first half secara tactically tak ada apa-apa sangat yang perlu aku highlight, sebab 2 gol yang kita concede adalah
goal set piece dan ia merupakan defensive error. Dia push player pada second half dan dia dapat apa yang dia nak, dan disebabkan itu aku akan bagi tactical Erik ten Hag 6. Man of the match untuk perlawanan kali ini adalah, bagi aku, adalah Garnacho. Alright, so itu saja untuk kali ini. Apakah pendapat korang mengenai perlawanan Man United menentang Aston Villa? Korang boleh komen dekat bawah dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan aku jumpa korang dalam next match. Man United menentang Nottingham Forest. Bye-bye.